Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, kita dah baca, kita kembali balik pada kitab kita Hasyiah Al-Qalyubi ala Syarhi Matnil Waraqati, iaitu buku Hasyiah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qalyubi dalam dia membuat hasyiah ataupun syarah kepada syarah Waraqat. Syarah Waraqat ialah Imam Al-Mahalli, sementara itu empunya matan ialah Al-Imam Al-Juwaini. Okey, bila kita baca buku Arab ini, okey, especially buku yang ada ni lah, kalau anda tengok anda punya skrin ni, buku ni, kalau kita tengok secara ringkas ke dalam matan ataupun ke dalam buku yang ditahqiq itu, antum akan nampak banyak bawah tu dia punya ta'liqat. Dan ta'liqat tu pula ada yang besar, ada yang kabir, ada yang mukabbar, ada yang musagghar. Nombor satu ni, ni yang mukabbar lah. Yang ada pula satu kecil bawah ni. Okay, itu dipanggil apa tu? Macam mana kita nak faham untuk apa fungsi semua itu. So kalau nak faham semua itu, wajar kita bermula dengan manahijul bahas. Kita baca dulu manahijul kitabah. Kadang-kadang muhaqqiq dia ada manahijul kitabah, manhaj ditulis ataupun manhaj dia tahqiq, supaya kita tahu oh macam tu maksud dia, oh begini dia punya apa, dia punya term ataupun dia punya bentuk metodologi dia menulis kitab, supaya kita faham, okey, tahu manakah syarah, manakah dia kalau awal tu matan, manakah syarah, manakah hawashi, manakah pula dia panggil muqabalah. Apakah muqabalah? Sebab ini merupakan nuskhah yang muhaqqaq. Ini merupakan manuskrip yang dibuat atas dasar dia. Muqabalah tu apa? Muqabalah tu dia memperbandingkan dengan berbilang-bilang manuskrip. Ada manuskrip daripada Mesir, ada manuskrip daripada Syria. Okay? Tidak semestinya satu, dua, tak semestinya. Kadang-kadang tiga, kadang-kadang empat, kadang-kadang dua. Kadang-kadang tanpa muqabalah. Okay, dia jumpa satu manuskrip, contohnya dia pergi ke universiti ataupun Maktabah Iskandariyah. Dia jumpa, dia pun masuk dalam ruang manuskrip itu. Kalau dekat KL dia panggil arkib lah. Arkib negara dia ada. Itu paling banyak lah, arkib negara ni paling banyak menyimpan manuskrip lama. Jadi dia ambil manuskrip lama tu yang letak dekat Maktabah Iskandariyah, satu manuskrip je. Kitab apa? Kitab apa-apa tak kisah. Jadi dia pun kata aku nak tahqiq kitab ini. Itu pun dipanggil tahqiq. Sometimes mungkin pengajian peringkat master ataupun PhD, dia ambil 2 ataupun 3 naskah. Dia jumpa dekat Maktabah Iskandariyah, dia jumpa dekat Maktabah Al-Azhar dekat Mesir, dia jumpa dekat Maktabah dekat Buailat ataupun Abul Ala dekat Mesir juga. Ada maktabah yang lama lah, arkib yang lama. Dia ambil dan dia pun buat muqabalah. Dia compare di antara tiga-tiga itu. Kalau ada perbezaan, dia akan sebutlah ini dekat naskah A tidak ada, naskah B ada. Itu dia panggil dirasah tahqiqiyah. Dia ada skill. Dia ada satu kaedah lain pula. Itu juga dirasah yang tak senang nak buat dia. Satu benda yang agak renyah lah. Okey, tengok kita baca. Jadi kita nak tahu, nanti bila kita baca kitab nanti, manakah syarah, manakah matan, manakah hawashi. So kita kenal dahulu apa kaedah penulisan daripada syekh ataupun daripada muallif. Okey. Dia kata salisan, muka surat 26 ni. Muka surat 23 lah dalam kitab. Al-alaqatu bainal matni wa syarhihi wal hasyiyati. Hubungan di antara matan, syarah dan hasyiah. Wada'tu, akulah, maknanya aku tu yang buat kitab ni, yang muhakkik ni. Wada'tul matna a'la safhati. Aku meletakkan matan berada di muka surat atas. Mudhafan ilaihi syarhu. Yang ditambahkan padanya syarah. Kita faham apa? Kita boleh faham yang matan dan syarah berada di atas. Okey. Ni dia. Matan dan syarah dekat atas line ni. Okey, itu dia panggil matan dan juga syarah berada di situ. Okey, matan dan syarah berada dekat sini. Yang bawah ni pula mungkin hasyiah.
Okay, so kita patah balik tengok apa dia punya kaedah. Supaya nanti kita kenal lah, tak payah kita nak patah balik. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Waqad i'tamadtu nuskhat ad-doktor. Aku berpegang atau merujuk menggunakan. I'tamadtu ni menggunakan. Boleh juga. Berpegang. Dan juga merujuk. Boleh juga. Aku menggunakan naskah yang dipegang oleh Syekh Dr. Hisamuddin Aufanah. Ma'usir ni. Okay. Hafizahullahu ta'ala. Okay. Maknanya, kalau orang tanya, kamu ni tahqiq kitab ni, mana kamu ambil kitab ni? Tang mana? Saya mengambil daripada Syekh Dr. Hisamuddin Aufanah. Itulah maksudnya. Saya mengambil daripada Arkib Negara. Mesti ada sumber dia. Kalau ke Arkib tu ada nombor. Nombor rujukan sekian-sekian. Maknanya bukan dakwa-dakwi lah. That's why ada gambar kadang-kadang. Dia panggil surah makhtutiyah. Ataupun gambaran manuskrip tersebut. Mesti itu benda yang itu credibility kita membuat tahqiq. Wa farraqtu bainal matni. Okay, muka surat seterusnya. Wa farraqtu bainal matni wa syarhi bi kitabatil matni bi khattin aridin mukhalifin li khatti syarh. Okay. Aku membezakan di antara matan dan syarah. Sebab matan dan syarah tu berada ke atas. Tapi macam mana kita nak bezakan? Sebab dia berada pada tempat yang satu. Kata dia ni, aku bezakan matan dengan syarah dengan penulisan khatun arid. Khatun arid ni bold. Bold lah, kita bold kan. Arid tu gemuk, tebal. Jadi bila kita bold, dia panggil khatun arid. Okay? Kalau, jadi apa kita boleh faham? Matan itu dia pakai bold. Sama font, mungkin traditional Arabic, tak kisah apa nama font dia. Tapi nak bezakan di antara dia, matan tu dengan syarah, ialah matan tu di bold, tebal sikit lah. Lepas tu nombor 2, wada'tul hashiyata fil makanil munasibi lil hawashi fil juz'il adna minas safhati. Aku meletakkan hasyiah kat bawah. Okay, jadi kat bawah tu, so senang kita nak beza. So kita dah boleh faham, dekat atas nanti kita akan jumpa matan dengan syarah sahaja. Di bawah kita jumpa hawashi. Tapi bukan hawashi sahaja. Apa kata nombor 4 ni? Rabattu bainat ta'liqati wal muqabalati wal hashiyati bitarqimit ta'liqat bitarqimin lit ta'liqati wal muqabalati musbiti adna kulli hashiyatin. Musbiti ke? Tak. Jadi hal musbita adna kulli hasyiatin. Aku mengikat. Rabat tu aku membuat ikatan. Membuat satu mengaitkan. Okey, di antara ta'liqat. Apa ta'liqat ni? Komentar. Muqabalah, perbandingan di antara nasah ataupun di antara manuskrip yang dibuat. Dan hasyiah. Jadi dekat bawah ni, okey, dekat hamish, kita panggil hamish ya. Okay, anda tengok ni kitab kan. Ini kitab. Bawah ni dia panggil hamish. Kalau kitab lama, tengah-tengah ni matan, tepi ni semua dia panggil hamish. Hamish jangan beza antara hamish dengan hawashi. Hawashi syarah kepada syarah. Hamish tu dekat bawah dia. Jadi dalam buku ini kaedah dia apa? Atas ni adalah matan dan juga syarah. Bawah ni ada hasyiah. Bawah ni ada muqabalah. Bawah ni juga ada ta'liqat. Apa ta'liqat? Komentar. Ialah bila kita buat ta'liqat, bila kita buat tahqiq ni, bila kita buat kita mesti nak komen. Oh, rupanya dekat ni ada gugur. Rupanya naskah B ni ada tak cukup. Rupanya naskah C ni ada pertukaran kalimah. Kita nak buat ta'liqat. Ta'liqat tu hak kita tapi bukan di atas. Jadi siapa yang suka menulis kitab, mungkin antum ada di kalangan antum suka terjemah kitab. Antara adab kita menterjemah kitab. Kalau tahqiq tu cerita lain lah. Tahqiq tu memang kita buat di bawah lah. Terjemah. Okay. Bila kita menterjemah kitab, contoh kita ambil mana-mana kitab. Kita suka kitab fiqh ke usul fiqh ke. Bila kita terjemah kitab itu, kita akan letakkan dia di atas. Okay. Terjemahan kitab apa? Terjemahan kitab Minhajul Talibin sebagai contoh. Bila kita terjemah kitab itu, letakkan di atas. Itu terjemahan kita. Bila kita dah tulis terjemahan tersebut dan kita pun mungkin terjemah bebas.
tak terikat dengan kalimah-kalimah, yang penting kita terjemah tu makna. Bila kita duduk terjemah, kita nak buat komen. Oh, rupanya Imam Nawawi ni dia punya tulisan ni lain sikit lah. Kita nak komen tapi kita nak tambah. Amanah ilmu mengatakan nak tambah, letak kat bawah. Jangan tambah dalam matan walaupun kita menterjemahkan. Melainkan kita mengambil lah. Okay, antum buat buku apa? Contohnya Faizun nanti apa? Antum apa? Japi Ada Faizun, antum Japi Contoh hantar nak ta'liq buku akidah bagi contoh. Kita kata akidah Al-Izz Ibn Abdussalam. Antum nak terjemah. Tapi dalam terjemah tu kita nak buat syarah. Kita nak huraikan. So hurai tu letakkan di bawah. Itu kaedah kita. Letakkan di bawah dia hamish. Itu kaedah kita menulis atau menterjemah kitab. Supaya tidak bercampur idea empunya kitab dengan idea kita. Empunya kitab, dia ada idea sendiri. Dia menggunakan kalimah itu kerana ada matlamat dia sendiri. Kalau kita campur, maka kita telah pun merojakkan kitab tersebut. Bahasa mudahnya, kita merosakkan karangan ataupun karya-karya mereka lah. Okay. Jadi kita fahamlah, cukuplah sekarang tu kita tahu manhaj kitab. Atas ni semua syarah dengan matan, di bawah ni ada ta'liq, ada hasyiah, ada muqabalah. Okay. So kita dah tahu bahawa kita boleh baca. Bahawa kita boleh baca kitab. Walaupun kita baca kitab, tetap kita akan standby jugalah dengan ni matan asal. Kita anda tetap juga buat matan asal. Sebab kita tak tahu kadang-kadang silap baris ke apa kan, kita kena rujuk lah. Kalau kita biasalah tu standard mana-mana baca kitab, kita kena standby dengan backup. Kalau kita kalut, kita boleh refer balik. Hari ni semua senang untuk refer. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi thiqati. Ini nampaknya bold. So bila bold ini dia merupakan tulisan al-Imam Al-Juwaini rahmatullahi alaih. Buktinya tengok kitab ni. Ni dia bismillahirrahmanirrahim. Tak ada wa bihi thiqati, tak apalah kan. Tapi macam mana tak ada pula? Pelik pula tu. Tak apalah. Buat macam mana? Okey. Tengok nombor 2. Nombor 1 lah. Nombor 1 ni, bawah ni, itu hasyiah dia. Ini yang dibuat bawah ni yang dibuat oleh Imam Qalyubi. Yang atas ni, yang warna bold ini, yang tulisan Al-Imam Al-Juwaini. Bawah ni, Al-Imam Al-Qalyubi. Kalau ke atas ni ada yang tak bold ataupun yang tidak bold, dia panggil tulisan Al-Imam Al-Mahalli. Okey, bawah tu kata wa bihi nasta'in, dengannya lah aku meminta bantuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Okey. Ini merupakan apa kata Imam Al-Juwaini? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala sayyidil mursalin. Muhammadin ke Muhammadan? Muhammadin. Sebab apa jadi badal kepada ala sayyidi? Tak berarti tengoklah kitab kita. Refer je. Okay? Oh tak ada, dia punya muqaddimah. Kelas tak apa. Okay. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ke wa sallam. Kalau kita baca wa sallama, boleh juga. Wasallim boleh juga. Tapi mana yang sesuai Sebab apa atas sebelum awal tu wassalatu isim. Dan selawat ke atas penghulu para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarganya dan sahabatnya wasallama serta salam. Nak wasallim ke wasallam? Kalau kita nak belajar, kalau kita nak mana yang sesuai wasallim ke wasallam? Al-umum bimaqasidiha, kaedah dia. Wassalah ni apa maksudnya? Ini fi'al, ini adalah isim. Tapi isim wa muraduha fi'lun. Dia jumlah tu jumlah ismiyah, tapi yang dikendaki ialah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dan selawatlah ya Allah ke atas penghulu para rasul. Jadi maknanya
kita memanglah kita kata wassalatu wassalam. Memang kita kata selawat dan salam. Tapi maksudnya, ya Allah, turunkanlah selawat dan salam. Maksudnya adalah fi'il amar. Tersebut wassalatu, maksud yang kita nak, wal muraduha, Allahumma salli ala. Okay? Jadi bila kalau kita kata bawah ni wasallim, cantiklah. Itu fi'il amar. Asalnya itulah dia. Kalau kita kata wasallama, fi'il madhi, tetap juga niat kita adalah untuk menyuruh atau mendoakan Allah memberikan selawat dan salam ke atas Nabi, para Rasul dan juga para ahli keluarga dan juga sahabat Nabi. So kalau awak baca wassalatu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, salah tak? Tak salah. Awak baca wassalatu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, salah tak? Tak salah. Kenapa? Wasallama itu fi'il madhi tapi murad dia adalah fi'il amar. Dan mereka pun memberikan sejahtera. Dia punya maksud dia, ya Allah, kami doakan kesejahteraan. Ya Allah, berikan kesejahteraan. Jadi itu kaedah kita lah. Jadi apa pun anda baca, tengok pada kita punya niat. Antum niat apa? Saya niat amar. Allah, kalau niat amar, baca-baca apa? Tak apa. Baca wasallam pun niat amar juga. Baca wasallim pun memang fi'il amar. Tidak ada masalah. Ya? Jadi itu cantik. Dalam bahasa Arab, gitulah cara kita mengolah. Okay? Al-umur bimaqasidiha. Tengok apa kita niatkan. Wa ba'du. Okay, habis. Muqaddimatul kita habis. Wa ba'du. Masuk kepada huraian Al-Imam. Cuba kita baca bawah tu sikit. Nombor 2. Nombor 2 ni merupakan hasyiah Imam Qalyubi. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim lam yazkur alhamdalata wala salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam lawla tashahhuda imma istighna'a anha bil basmalati li'annaha min ablaghis sana'i. Kata kalau tengok kita, antum kalau tengok daripada kita asal ya, ni kita asal Tuan tengok, ini kitab Waraqat asal. Bukan asal lah, ini dia punya konteks asal dia. Betul. Imam Juwaini, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, terus amma ba'du. Kalau khutbah Jumaat tak sah ni. Kan? Naik khutbah Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Tak ada Alhamdulillah, tak ada tasyahud, tak ada selawat, tak ada apa, terus. Kalau khutbah Jumaat memang tak sah lah. Okay. Cuma dalam kitab laguan apa syarh dan ta'liq? Tengok. Di sinilah Imam Qalyubi punya fungsi. Dia buat ta'liq. Kenapa Imam Juwaini tak buat wassalatu wassalam? Jadi ini yang bawah ni apa ni? Syarah ni. Ataupun ini mungkin merupakan tambahan. Wallahu a'lam. Tapi mungkin syarah lah. Apa pun nak tengok apa kata Imam Qalyubi apabila Imam Juwaini mempunyai matan tak membuat wassalatu wassalam. Kita mungkin tanyalah, loh apa pula kerja kat situ? Kan kerjanya buat hasyiah untuk kitab. Kenapa lah nak komen pula tu? Itulah telitinya para ulama kita. Dia bukan komen sahaja babkan konten, dia juga komen manhaj. Kenapa tak ada bismillah? Kenapa tulis macam tu? Tu yang buat hasyiah ni lebih teliti pandangan dia. Yang buat syarah mungkin matlamat dia menghuraikan yang ringkas. Okey, menghuraikan yang ringkas, meleraikan yang tidak jelas. Tapi yang buat hasyiah ataupun muhasyi, dia akan cuba mentakbirkan apa yang tak lengkap pada matan dan pada syarah. Jadi kerja hasyiah ni bukan kerja senang. Yang buat hasyiah lah Imam Qalyubi ni. So apa dia kata? Tengok para ulama kita. Imam Juwaini ni lam yazkur hamdalah, tak tulis pun hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim terus amma ba'd. Macam ni lah. Ni asalnya. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Terus ya. Tak semena-mena terus loncat kepada amma ba'du. So apa kata Syekh ni? Apa kata Imam Qalyubi? Dia kata, Imam Juwaini, dia tak sebut hamdalah, dia pun tidak berselawat kepada Nabi SAW dan tak cakap tasyahud pun, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Imma, tengok. Mungkin kerana istighna, cukuplah. Kan dah sebut bismillah ni. Tengok.
Cukuplah dah ada bismillah ni dah kira comel lah ni. Kan? Apa dia kata? Li'annaha min ablaghis sana. Bismillah ni adalah merupakan setinggi-tinggi, sehebat-hebat pujian. Apa lagi? Macam tu lebih kurang lah bahasa dia. Bismillah, basmalah pun dah cukup dah. Dah bagus dah tu. Wa hasala biha dhikru al-maqsudu min al-khutbati bil madhkurati. Dengan baca bismillah pun dah cukup dah. Zikir-zikir semua tu dah cukup dah dengan tasyahud. Dah cukup dah dengan dengan selawat. Dah cukup-cukup dah tu. Au annahu ata biha lafzan, ataupun boleh juga pilihan kedua dia kena datangkan dengan lafaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu pilihan. Jadi kalau kita baca mana-mana tulisan, tengok bila kita baca banyak kitab, kita merubah kita punya pandangan kepada kitab manusia. Kalau kita tak baca kitab, mungkin kita kata bismillahirrahmanirrahim amma ba'du, apa ni? Bah teruk tu, takkan tak pergi kursus kot. Kita lah. Sebenarnya macam pandai lah kita ni kan. Apalah yang buat kitab ni, tak buat langsung alhamdulillah, tak tulis langsung wassalatu wassalam, terus je lancat pada amma ba'. Bila kita baca Hasyiah Qalubi, dia kata, bismillahirrahmanirrahim tu pun dah ablaghus sana. Adalah merupakan satu pujian yang paling tinggi. Dah pun merangkumi padanya tasyahud, merangkumi padanya basmalah, merangkumi padanya hamdalah. Itu jawapan Al-Imam Qalubi terhadap tabiat ataupun terhadap perbuatan Imam Juwaini yang tidak menyebut hamdalah, tasyahud dan sebagainya. Okey, cantik lah. Tengok. Banyak benda kita dapat ni. Sebab apa? Sebab benda ni tak senang kita jumpa. Terus. Amma ba'du. Ba'du boleh. Amma ba'du boleh. Okey. Kalau dia rajin, dia akan hurailah ba'du tu. Tak apa, tak hurai tak apa. Okey. Hazihi. Kita tengok atas ni, dia bold lah. Itu merupakan tulisan Al-Imam Juwaini. Hazihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati. Kita berhenti dulu. Hazihi tu apa dia? Tengok bawah tu. Hazihi huwa. Ini kerja Hawashi. Muhashi, Imam Qalubi ni kerja dia. Dia kata apa? Hazihi huwa. Apa huwa tu? Huwa tu merujuk kepada hazihi lah. Dia ni, hazihi ni apa ni? Ismu isyaratin limuannasin huwal waraqatu. Isim isyarah kepada yang perempuan, yang muannas. Apa dia tu hazihi tu? Hazihi tu waraqat lah. Ini dia. Jadi Imam Juwaini dia kata inilah dia kitab. Kitab apa? Waraqat ni lah. Okey. Allati hiya kasairit tarajimi. Seperti banyak buku-buku yang lain. Apa dia hazihi tu? Ismun. Maaf. Waraqat tu apa? Ismun lil alfadhi bi'tibari dilalatiha 'alal ma'ani 'alal mukhtar min ihtimalatin lis-sayyidi. Sayyid apa ni? Sayyidi baqiha annaha ismun lil ma'ani awil alfaz awil nuqush aw isnaini minha aw kulliha wa hina idhin fal musyaru ilaih imma kharijun mahsusun in ghalabatil alfadhu 'alal ma'ani. Nak kata apa ni? Hiya ni apa hiya? Waraqat ataupun hiya hazihi tu, hazihi tu lagi. Isim, di isim. Isim apa? Isim isyarah lah. Isim kepada lafaz-lafaz yang diiktibarkan penunjuk kepada makna-makna. Jadi kalau anda faham, ini permainan usul fiqh. Dia ada sikit dengan usuluddin dan juga mantiq. Bila dia kata hazihi, hazihi itu apa? Itu lah. Itu mana? Kitab tu. So hazihi itu kan mewakili apa ya? Itu maksud Imam Qalubi nak kata. Hazihi itu mewakili apa? Merujuk kepada apa? Waraqat. Ya. Tapi hazihi itu apa yang ada dalam hazihi itu? Tengok. Itu para ulama mantiq, dia centuh otak dia. Dia kata, hazihi ni ialah dilalatiha 'alal ma'ani, menunjukkan kepada makna-makna. Makna-makna itu macam-macam. Mungkin dia makna, mungkin dia lafaz,
mungkin dia adalah merupakan nuqosh, tulisan ataupun ukiran dan sebagainya. Dan kita kata itulah buku saya. Kan? Itulah buku saya. Itu tu apa? Itu ni buku. Okey. Ataupun kita kata lain, itulah akibatnya. Malas belajar. Contohnya, itulah tu apa? Itulah tu merujuk kepada kegagalan. Kegagalan tu adalah makna. Jadi di situ berubah pula. Itu merujuk kepada makna. Tadi itu tu merujuk kepada benda yang zahir, buku dan sebagainya. Jadi kalimah isim isyarah ni, dia punya cakupan, dia punya isti'ab tu besar. Dia boleh pergi makna, dia boleh pergi lafaz, dia boleh pergi nuqush, dia boleh pergi macam-macam. Besar, isim isyarah nampak simple dah. Haza, hazani, haula dan sebagainya, tapi dia maksud dia begitu luas. Okey, begitu luas. Okey. Hazihi, yang tak baca habis lah hasyiah ni ya. Baca habis ni. Payah pula kita. Okey. Hazihi waraqatun qalilatun. Ini merupakan waraqat, beberapa helaian kertas yang sedikit. Nombor 2, apa? Apakah qalilah? Sifatun kashifatun limafadi waraqatin alladhi huwa jam'u qillatin aw daf'i tawahhumin iradati jam'il kathrati min liqarinatin annal masaila al-atiyata aktsaru min. Qalilah ni merupakan sifat kepada waraqah yang menunjukkan kasyifah, yang menunjukkan mafad waraqat, bentuk ataupun sikitnya ataupun bilangan kitab inilah. Waraqat ni kenapa tak kata hazihi kitabun, tak, ataupun hazihi ataupun haza kitab, tidak. Okey, dia tak kata pun macam tu. Dia kata hazihi waraqat. Nak katakan bahawa buku yang kitab waraqat ni adalah kitab yang amat ringkas. Okey, amat ringkas. Amat ringkas taklah, bukan merupakan satu kitab yang menghurai panjang. Tashtamilu, yang mengandungi. Nombor 3, tengok bawah sikit. Apa kata Syekh Qaljubi? Okey, nombor 3 mana? Tashtamilu ay alfazuha 'alal ma'aniha. Lafaz-lafaz waraqat ini mengandungi makna-makna. Okey. Yang maksudnya inilah dia. Kitab-kitab ataupun waraqat, kertas-kertas, helaian kertas yang sedikit bilangannya, tapi dia mengandungi makna yang berselindung di sebalik kalimah-kalimah yang sedikit. Itu maksud dia. Ia nampaklah kertas tu sikit, tapi makna yang terkandung dalam kertas ataupun dalam kalimah yang sedikit itu, wow. Itulah lebih kurang. Mengandungi ala ma'rifati. Nombor apa? Nombor 4. Apa ma'rifati ni? Lafzu ma'rifatin muqhamin. لأنه ليس المسمى ولا جزءه إلا إن أريد به إضافة الصفة إلى الموصوف أي فصول تعرف أو تطلب معرفتها تطلب معرفتها. Okey, nak kata apa? Ia mengandungi beberapa ma'rifah. Apa ma'rifah ini? Laisal musamma wala juz'uhu illa in urida bihi idafatu sifati ila mausuf. Nak katakan apa yang antum faham? Dia kata apa? Ma'rifah ini laisal musamma. Dia bukan musamma. Wala juz'uhu illa in urida bihi idafatu sifati al mausuf. Apa kita boleh faham? Maksudnya ialah dalam buku ini, dalam waraqat ini, dalam kitab waraqat ini mengandungi pengetahuan. Pengetahuan tu tentang mana? Pengetahuan tu datang daripada kalimah waraqat itu ke? Ataupun datang daripada kalimah dalam waraqat ke? Ataupun bagaimana? Kata Imam Qaljubi, tidak. Makrifah itu bukanlah apa yang disebut dalam waraqat. Bahkan makrifah itu bukan juga apa yang sejuzuk daripada waraqat. Nak kata apa? Nak katakan bahawasanya makrifah itu besar. Makrifah itu luas. Kalau nak dibandingkan dengan jumlah ataupun dengan bilangan perkataan yang ada dalam waraqat, yang mungkin ada dalam syarah dia, tidak tercakupkan luasnya makrifah tersebut. Itu maksud dia. Waraqat sebut satu kalimah, dua kalimah.
tapi dia punya makrifah ataupun pengetahuan yang kita boleh faham begitu luas. Sebab tu kali tu maksud nampak je berbelas-belas lai, tapi tashtamil mengandungi, dalam tu mengandungi kalimah-kalimah waraqat tu, kalau kamu kira mungkin 1000 perkataan, tapi dalam tu makrifah dia syumul, luas, merangkumi dan begitu banyak. Okey, itu maksud dia. Kalau kita buat buku macam mana? Inilah buku saya ni yang ada sikit-sikitnya. Kan itu kita lah. Tapi ulama dulu buat buku walaupun disebut kalimah tu ringkas, tapi ada maksud. Sebab tu dalam bahasa Arab ni, antum boleh faham dalam bahasa Arab ini ada beza di antara ikhtisar dengan iqtisar. Ini kita apa ni? Mukhtasar. Mukhtasar, mim, kha, ta, sad, ra. Mukhtasar. Ini kita apa ni? Muqtasar. Min, qaf, ta, sad, ra. Ataupun dalam fi'il masdar dia, iqtisar dan ikhtisar. Wa khisarul qaul. Itu kesimpulan. Apa beza di antara kedua tu? Beza. Kalau ikhtisar, alif, kha, ta, sad, alif, lam, apa maksud dia? Qalilul kalimah, kathirul makna. Kalimah sedikit, makna banyak. Itu ikhtisar. Kalau antum baca-baca buku, ada kitab yang mukhtasar. Mukhtasar jiddan. Buku tu. Nama pun mukhtasar jiddan pula tu. Pendek sungguh. Kita pun kata buku ni ringkas sangat ni, tak bagus ni. Tak, silap. Mukhtasar ini maksudnya apa? Kalimahnya ringkas, maknanya luas. Tapi kalau muqtasar ataupun iqtisar, alif, qaf, ta, sad, alif, ra, itu maknanya ringkas, kalimah pun ringkas. Cakap sikit lah. Apa dah cakap sikit-sikit lah. Assalamualaikum. Terima kasih. Seringkas tu. Tu dia panggil muqtasar. Qaf. Tapi kalau kata mukhtasar, cuba cakap sikit tapi mukhtasar. Kita pun kata, Assalamualaikum. Apa khabar iman kita hari ini? Ringkas. Tapi, dalam makna tu. Deep betul lah. Deep sungguh tu. Okay. Itu dipanggil mukhtasar. Tapi kalau setakat ucapan Assalamualaikum, terima kasih. Itu ringkas. Itu apa kalut tu. Itu dipanggil ringkas sungguh. Itu tak ada makna. Makna sikit sangat. Tapi bila kita trigger benda, apa khabar kita punya iman? Apa khabar tuan-tuan? Bersediakah kita menghadapi macam lah. Itu ringkas. Tetapi, maknanya subhanallah. Dalam lah. Itu dia panggil ikhtisar. Okay? Jadi buku waraqat ini, ikhtisar. Dia bukan iqtisar. Dia ikhtisar. Dia diringkaskan kalimah, tapi maknanya tashtamil ala ma'rifah. Maknanya luas. Okay? Luas. Apa ni? Tashtamil ala ma'rifah apa? Ma'rifati fusulin. Fusul apa dia? Jam'u faslin. Dia ada beberapa fasal. Kitab waraqat ini sifat dia sedikit, tapi dia merangkumi pengetahuan yang luas, tapi dihimpunkan dalam fasal-fasal tertentu min usul fiqh, daripada ilmu usul fiqh. Ini merupakan matan daripada sahibul matan, iaitu Al-Imam Al-Juwaini. Dan syarah dia apa kata Imam Al-Mahalli? Yantafi'u bihal mubtadi'u wa ghairuhu, yang boleh diambil manfaat oleh golongan permulaan yang nak belajar ilmu usul fiqh dan selain mereka. Jadi betul lah kitab kita ni. Saya ni tengah baca buku mubtadi' ni. Tak best lah, nak habis kat UM dah, baru baca buku waraqat. Tak apa. Kita baca lumat, tak ada masalah. Kan? Baca detail-detail, kita dapat banyak lagi. Okey, itu dipanggil sebagai maksudnya lah. Okey, baca bawah sikit ni, tengok pendapat. Kita habis sini lah, kita habis kat sini je. Fusul apa fusul? Jamak kepada faslin. Faslun. Apa dia? Kelas. Apa dia? Bahagian. Dari segi lughah, apakah maksud faslun? Hajiz baina syai'aini, yang membezakan, yang menghalang di antara dua benda, itu panggil fasal.
Okay? Kalau antum tengok buku cerita Arab, naltaqi ba'dal fasal. Jumpa balik selepas iklan, selepas berehat. Fasal tu berehat lah. Okay? Selepas kita berehat seketika. Istilah dia apa? Ismun li ta'ifatin minal masailil mushtarakati fi hukmin. Satu nama untuk satu grup yang dalam grup itu dia menghimpunkan masalah-masalah yang hampir sama pada satu hukum ataupun tema. Apa fasal apa ni? Fasal tentang ijtihad. Jadi dalam tu semua hukum ijtihad sahaja. Tak ada kias dalam tu. Tak ada pun tentang istihsan. Tak ada pun tentang maslahah. Sebab apa? Sebab itu merupakan nama kepada himpunan masalah yang berkait dengan ijtihad sahaja. Itu dipanggil faslun. Okay? Tengok para ulama kita amat detail dia punya huraian penggunaan kalimah dia. Dan seterusnya apa kata untuk nombor 2 ni, mubtadi'. Siapa mubtadi' ni? Imam Mahalli kata buku ni amat bermanfaat kepada mubtadi'. Siapa depa ni? Wa huwa man lam yaqdir ala taswiril mas'alati. Mereka ni ialah mereka yang tak boleh untuk mentaswirkan masalah, au lam yasil ila ma'rifati tarfin minal fan, ataupun yang tak boleh sampai kepada maklumat yang berada pada hujung ataupun pada bentuk ilmu itu, yahtadi bihi ila baqih, yang boleh membawa kepada tempat lain. Kita baca satu ilmu itu sampai kepada taraf, dia punya edge, dia punya hujung, dia punya permulaan. Taraf ni mungkin hujung mula, mungkin hulu, mungkin hilir. Kan kita duakan hulu hilir. Mungkin hujung taraf awal, mungkin taraf akhir, tak kisah. Tapi kalau kita baca ilmu itu, kita baca permulaan dan kita boleh sampai kepada hujung, itu bukan mubtadi'. Arab, ulama kita, orang yang beginner, novice lah ataupun amatur ni, dia apakah tak lain amatur? Kita kata amatur ni yang baru nak berkecimpung. Budak baru nak up, contoh kan. Dia panggil amatur. Tapi bagi Arab, siapa mubtadi' ni? Mubtadi' ni yang tak boleh nak taswir masalah. Kalau orang cerita dengan ngaya, tu mubtadi' lah. Antum bukanlah. Tapi kita nak huraikan. Ataupun mubtadi' ni bila dia baca satu bab, dia tak boleh pergi ujung dah. Dia baca bab solat, dia pergi ke zakat, dia pening kepala. Apa karut ni, aku tak faham lah. Tapi kalau dia boleh baca bab taharah, dia boleh pergi kepada bab zakat, bab solat, dia boleh pergi bab zakat, dia boleh pergi munakahat. Itu bukan mubtadi'. Sebab dia boleh pergi ke tempat yang lain. Orang mubtadi' ni bila baca satu bab, pergi bab lain, dia dah kalut. Aku tak faham lah apa kena mana. Itu dia panggil mubtadi'. Tapi kalau antum boleh baca kitab usul fiqh daripada awal sampai ke qiyas, sampai istihsan, sampai masalah-masalah, sampai habis, faham sikit-sikit, boleh taswir dan sebagainya, itu okey lah. Tapi kalau baca bab ijtihad, talfiq, sampai kepada bab ijma', dia pening dah awal lagu ni. Itu bukan. Itu mubtadi' nama dia tu. Tak boleh pergi jauh. Okey, tak boleh pergi jauh. Itulah maksud golongan mubtadi'. Jadi buku ni untuk apa? Untuk memberi taswir kepada mubtadi' dan untuk membawa tajuk usul fiqh ni agar boleh diselusuri oleh orang-orang yang baru nak tengok, nak kenal, nak menyelami ilmu usul fiqh. Okey? Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita masuk ta'rif usul fiqh bi'atibarihi murakkaban idafiyan. Ta'rif usul fiqh dengan melihat kepada dia ni merupakan murakkab yang idafi. Satu kalimah yang dibina dalam bentuk bersandar dan memerlukan antara satu sama lain. Jangan melihatkan dia kalimah yang mufarradah. Lain usul lain, fiqh lain. Tapi kalau kita anggap dia murakkab idafi, benda yang memang bercantum, bergerak bersama-sama, itu lain dia punya ta'rifan. Nanti kita akan lihat insya-Allah lah. Tak ada rezeki, tak ada aral pada Isnin depan insya-Allah. InsyaAllah ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr.